لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam itu kelas pertama 2025. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama bersua sekali lagi di dalam program Bual Bicara Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On, atau lebih dikenali dengan singkatan IPG KTHO. Jadi bila kita ditanya di mana IPTO ini terletak di daerah Batu Pahat, Johor. Untuk siri kali ini adalah anjuran Jabatan Pembangunan Profesional dan Latihan dan unit media Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On dengan tajuk yang dipilih The Journey of Umrah ataupun perjalanan mengerjakan umrah. Bagi berkongsi pengalaman dan mengupas lebih lanjut tentang tajuk bual bicara kita, marilah kita berkenalan dengan dua orang ahli panel liputan pada siri kali ini. Bertuahnya kita pada kali ini, kedua-dua ahli panel kita merupakan pasangan suami isteri. Dan pastinya banyak pengalaman yang akan dikongsikan sepanjang menunaikan umrah, insya-Allah. Saya perkenalkan terlebih dahulu panel pertama kita, iaitu Ustaz Salahuddin bin Muhammad Noor, atau lebih mesra saya panggil Ustaz Salah. Ustaz, selamat datang Ustaz. Okey, jadi Ustaz merupakan Ketua Jabatan di Jabatan Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On dan memiliki kepakaran dalam bidang bahasa Arab. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sikitlah tentang kerjaya Ustaz atau kepakaran Ustaz di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu terima kasih buat saudara pengacara, saudara Johan, seterusnya barisan di panel yang ada di sebelah saya, Fadilatul Ustazah Najati binti Jalil, seterusnya sidang hadirin, penonton yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sebagai ta'aruf kita pada petang ini, Cik Johan, insya-Allah, saya akhukum fillah Salahuddin bin Muhammad Noor, berasal daripada Kampung Serkam Melaka, dan kini sedang berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On di Jabatan Pendidikan Islam itu, dan insya-Allah kita sama-sama merakan KPI ini insya-Allah dalam proses mengeluarkan anak didik untuk PICP dan PICP dan juga PDPP insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi itu sikit perkenalan berkenaan dengan Ustaz Salah. Jadi kematian kita cakaplah, kalau tak kenal maka tak cerita kan. Jadi kita berkenalan pula dengan pasangan beliau, iaitu sebagai jemputan panel kedua kita, iaitu Ustazah Najati binti Jalil, yang merupakan pensyarah akademik pendidikan Islam dan merupakan juga Ketua Unit Disiplin di Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG Kampus Tun Hussein On. Yo, Ustazah sihat Ustazah? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Jadi orangnya comelote, tapi tugasnya banyak. Mungkin Ustazah boleh cerita sikitlah tentang kepakaran Ustazah lah di IPG Kampus Tun Hussein On ni. Terima kasih Cik Johan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati ahli panel, rakan ahli panel saya, Ustaz Salahuddin Mak Noor,
rapat memang rapat lah. Kan? Okay. Saya di IPG KTHO ini bukan pensyarah di Jabatan Hal Ehwal Pelajar, dan dalam masa yang sama juga saya pensyarah di Jabatan Pendidikan Islam. Jadi di sini bidang saya adalah dalam pendidikan Islam. Itu major lah. Dan di HCP adalah Ketua Unit Disiplin, di mana untuk disiplin ini adalah untuk mendidik anak-anak didik di IPG KTHO ini menjadi insan guru yang cemerlang dan gemilang. Jadi begitu besar tanggungjawab ustazah dalam mengajar, menjaga disiplin pelajar lagi. Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan-urusan di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Nusirwan. Jadi kita dah berkenalan, alhamdulillah. Macam saya cakap tadi, kalau kita tidak berkenalan dengan panel kita, maka kita tidak akan tahu bagaimana urusan kerjaya ataupun kerja diatur sedikit sebanyak. Jadi kita dapat berkenalan. Alhamdulillah, usai salam perkenalan kita dengan kedua ahli panel kita pada hari ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian ahli panel menerima undangan kami dalam bual bicara kali ini. Okey, Ustaz dan Ustazah saya difahamkan Ustaz dan Ustazah menunaikan umrah pada 21 November 2022 hingga 6 Disember 2022. Jadi sebagai mukadimah, mungkin Ustaz dan Ustazah boleh ceritakan perasaan ketika mendapat tahu tarikh apa orang kata diterima menjadi tetamu ammah ini. Saya bagi peluang Ustazah dulu sebab dia first time pergi umrah. Silakan. Bila saya terima kasih moderator, bila saya dapat tarikh tu sebenarnya saya termenung tau sebenarnya. Sebenarnya sebelum ni banyak kali dah Ustaz ajak pergi umrah, pergi umrah begitulah, tapi saya selalu termenung. Saya sihat ke? Masa tu saya boleh ke? Saya ni tak, kalau boleh saya berjalan, saya tak nak menyusahkan orang lah. Tapi bila dah dapat tarikh tu, saya kata tak apalah, alhamdulillah lah. Saya yakin, saya kata kalau saya bergantung dengan manusia terhad bantuannya. Tetapi bila pergantungan kita pada Allah lebih, maknanya insya-Allah Allah akan bantu kita. Jadi bila saya dapat tarikh tu, dan saya teruslah berdoa lah. Saya terus berdoa lah. Pegangan saya doa hari-hari, minta Allah sihat, bagi kesihatan kepada saya. Di sana sebelum, semasa dan selepas mengerjakan umrah tu. Jadi itulah. Tapi alhamdulillah. Mana betapa tahap ataupun kita rasa satu perasaan yang teruja. Kita tidak dapat gambarkan. Pastinya kita sebagai yang pendengar yang menonton rancangan ini akan terasa sama di mana ustazah dan ustaz. Jadi boleh saya tahu apa agensi atau syarikat yang ustazah dan ustaz gunakan? Oleh kerana kali ustazah pun tak berapa sihat, jadi saya melihat mana-mana syarikat yang dia menawarkan maknanya perkhidmatan ibadah ni untuk jangka masa yang agak lama sedikit lah. Asalnya saya mencari kalau ada yang 20 hari kan dan sebagainya, dan syarikatnya yang kebetulan saya masing-masing tengok yang menawarkan agak lama sikit luar daripada kebiasaan, iaitu Tiram Travel lah. Jadi saya pun berbincang dengan ustazah. Saya pun tanya nak tak kita pergi untuk 20 hari. Lalu dalam proses nak bincang itu tiba-tiba tutup. 20 hari tu dah habis dah. Dalam masa 2-3 hari bincang tu, mula-mula telefon dengan Tiram, dia kata ada kekosongan. Selepas 2-3 hari call dah penuh. Jadi saya pun bincang balik dengan ustazah nak tengok mana-mana hari yang ada. Kemudian dia kata ada satu package 16 hari. Jadi maknanya saya pun bersetujulah, berbincang dengan ustazah, setuju untuk ambil package yang 16 hari. Begitulah syarikat yang kami pilih ialah syarikat Tiram lah. Jadi syarikat Tiram yang
Ustaz pilih. Dan pastinya seperti mana tadi Ustaz cakap, perasaan campur berbeza dapat tarikh. Jadi dengan dugaan-dugaan yang mungkin mencari agensi yang untuk membawa pergi ke menunaikan umrah ini, jadi begitu pastinya satu cabaran. Cabaran. Jadi mungkin Ustaz dan Ustazah boleh ceritakan jugalah package yang ditawarkan ni. Maknanya tiram agensi ni dia bawa destinasi pertama tu ke mana? Mana perjalanan umrah ni? Ketika saya hubungi syarikat tiram, jadi yang dia punya HQ-nya dekat Johor Bahru lah pada ketika itu, dia menawarkan package selama 16 hari dan kita akan berada di Mekah dahulu lah. Maknanya buat umrah dulu kan. Maknanya bila kita naik flight turun di Jeddah, maka kita akan terus pergi ke Tanah Haram di Baitullah untuk menunaikan umrah, lebih kurang 7 hari di Mekah, dan kemudian barulah kita akan pergi pula ke kota Madinah setelah ibadah umrah itu kita buat. Cuma kami masa di awal-awal tu kami bertanya juga dengan mutawif yang akan membimbing kami sepanjang dalam perjalanan tu, perlu tak kami pakai pakaian ihram tu dulu. Dan sebab kebiasaannya orang yang akan pergi ke Mekah, dia akan berniat miqat tu di atas kapal terbang. Jadi biasanya dekat airport tu dah pakai kain ihram lah. Tapi saya dimaklumkan oleh mutawif bahawa kita akan terus daripada Jeddah, bila turun dekat airport Jeddah, kita akan terus pergi ke Taif. Jadi di sana ada satu tempat yang selalu kita kalau duduk atas kapal terbang tu, kita selalu niat miqat ihram tu di satu tempat yang namanya Qarnul Manazil. Jadi kebetulan bila kami sampai saja dekat airport Jeddah tu, terus naik bas dibawalah kami ke Taif. Dan apabila kami tiba di Taif, maka kami pun berniat miqat di masjid yang kita selalu dengar di atas kapal terbang tu. Maka di situlah kami berniat ihram miqat, iaitu di Qarnul Manazil. Alhamdulillah. Maka di situlah bermulanya perjalanan ibadah ataupun journey umrah kami di Tanah Suci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya package travel petiram ni dia terus pergi menunaikan umrah dahulu. Dia terus menunaikan umrah dahulu. Dan sampai sana kebetulan pula musim kebetulan sejuk kan. Kami Madinah. pergi ni dah di Mekah pun dah mula sejuk dah sebenarnya. Kami pergi tu dah mula musim sejuk. Hujan kan masa tu. Hujan. Jadi sampai di Qarnul Manazil tu sejuk lah kan. Jadi rasa macam kalau saya kata ni ke Masjid Qarnul Manazil. Selalu kita biasa orang cerita-cerita niat dekat Qarnul Manazil, rupanya ini masjidnya. Saya pun explore lah belakang semualah masjid kan, sebab saya teruja sebab Masjid Qarnul Manazil ni. Dan saya pun sepanjang pengalaman beberapa kali buat umrah lah kan, Cik Johan, saya tak pernah sampai lagi Masjid Qarnul Manazil tu. Selalu kalau kita niat miqat, kita niat di Bir Ali kalau daripada Madinah. Kalau di Mekah kita pergi ke Masjid Tanaim, kadang-kadang kita pergi ke Masjid Ja'rana. Itu masjid yang biasa untuk orang yang buat umrah lah. Tapi alhamdulillah kali ini subhanallah kan, Allah nak izinkan kita masuk ke satu masjid untuk kita niat untuk miqat. Mungkin berkat juga membawa isteri tersayang bersama-sama menunaikan umrah. Jadi Ustazah, selain daripada persediaan keperluan harian, pakaian, telkom, ubat-ubatan dan macam-macam pula tentang jasmani kita tu, jadi mungkin ada persediaan lain untuk kerohanian yang Ustazah orang kata bersedia sebelum menunaikan umrah. Mungkin Ustazah boleh bercerita dan berkongsi kepada penonton. Terima kasih Cik Johan. Dari segi persediaan tu ialah dari segi jasmani tu kita bersedialah, kita cuba pergi jogging macam tu lah kan, supaya tak terkejut urat tu. Kata orang macam tu kan, tapi itu yang kita usahalah kan. Manakala dari dalam kerohanian pula, ialah kita banyak berdoa lah, minta pada Allah. Sesungguhnya dia lah tempat yang sebaik-baik untuk kita minta pertolongan. Kita tak tahu kan apa yang akan berlaku sepanjang daripada sebelum perjalanan sehinggalah perjalanan dan selepas. Sebab sebelum perjalanan tu kan ada yang dalam perjalanan, sebelum perjalanan saat dia sampai di airport pun dah kena balik kan. Jadi dan kemudian dalam perjalanan tu macam-macam kan,
daripada Jeddah ke Mekah tu pun macam-macam lah kan, ada yang berlaku kan, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar kan. Jadi saya memang sangat banyak doa lah, minta doa. Ada selain selawat lah, kita amalkan, cubalah selawat sebab moga dia boleh membantu perjalanan kita sepanjang sehinggalah sampai ke Kaabah. Alhamdulillah. Jadi persediaan yang ustazah lakukan sebelum kita menggunakan umrah mungkin boleh menjadi panduan lah kepada sidang penonton sekalian. Jadi ustaz, mungkin saya nak pergi ke soalan yang mungkin lebih mendalam lagi, mencabar sikit lah kan. Dan kita tahu umrah ini adalah satu ibadah lah. Umrah ni memang satu ibadah. Jadi ibadah, bila kita nak buat ibadah memang ada ujian dan juga sebagainya. Jadi apa yang kita beritahukan juga di sini, umrah ni juga boleh dikenali sebagai haji kecil. Boleh ustaz jelaskan tak apa beza umrah dengan perjalanan ke tempat-tempat lain? Pada pandangan saya, pada pemikiran saya lah Cik Johan ya. Umrah ni satu ibadah yang sangat istimewa lah. Satu perjalanan yang berbeza dengan perjalanan-perjalanan di tempat lain. Betapapun indah, orang kata negara-negara di luar sana ada yang indahnya dengan air terjunnya, dengan pemandangan saljinya, dengan bunga sakuranya dan sebagainya. Tetapi saya berpegang pada prinsip bahawa apa sahaja perjalanan yang kita nak buat di atas muka bumi ini, pertama sekali kita kena mulakan dengan perjalanan di tempat yang Nabi galakkan lah. Sebab dalam hadis kata, lebih kurang matanya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, kata Rasulullah. Janganlah kamu memperbanyakkan ataupun jangan bersungguh-sungguhlah nak pergi bermusafir, kecuali Nabi kata kalau nak sungguh juga bermusafir, pergilah kat 3 tempat ni. Yang pertama sekali ialah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabi SAW, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka tidak mengapa kalau kita nak pergi ke tempat lain, tetapi pada saya apabila kita telah selesai menziarahi tempat yang Nabi sarankan ini, barulah kita nak pergi ke tempat lain, kita akan rasa lagi tenanglah. Kenapa ada bezanya antara perjalanan umrah dengan perjalanan yang biasa? Kerana perjalanan umrah ini kita sertakan dengan niat untuk beribadah, untuk taqarruban ilallah, untuk kita menghampirkan diri kepada Allah, untuk kita melupakan segala perkara-perkara duniawi yang selalu membelenggu kita dalam sepanjang kehidupan kita sebagai seorang. Zaman belajar kita sebagai seorang pelajar, zaman kita bekerja sebagai seorang pekerja kan. Maka kita pada ketika itu kita fokus. Saya datang ni ke rumah Allah ni, saya datang ke Mekah dan Madinah tidak lain yang tidak bukan hanya kerana mulia Allah. Jadi saya rasa itulah yang saya dapat rasakanlah perbezaan. Kalau kita nak cerita, dia tak terungkap dengan kata-kata. Hanya yang pernah sampai, dialah yang akan merasainya. Apa yang kemanisan itu, kerana Allah mengurniakan kemanisan kepada setiap individu itu berbeza dan tidak sama antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Subhanallah, Maha Besar Allah. Tidak, Allahu Akbar. Ustaz dah banyak kali pergi ke lah? Ada sikit. Beberapa kali. Jadi ustazah ni pertama kali. Jadi ustazah boleh tak cerita pengalaman ustazah pertama kali melihat Kaabah? Ya. Perasaan dia macam mana ustazah? Saya masa dalam bas selepas kita niat ihram tu, di Masjid Qarnul Manazil tu, jadi bermula di situ kita dah talbiyah kan, labbaik Allahumma labbaik. Jadi di situ hati tu dah mula sayu. Bermula niat je, sampai di masjid tu hati kita dah sayu. Kemudian bila kita talbiyah tu memanglah bukan sayu lagi lah, naik dalam bas tu memang nak katalah kan, memang inilah kan, kita dah nak melihat Kaabah tu kan. Bila sampai di sana tu, saya kalau orang tanya apa perasaan tu, saya tak tahu nak kata rasa apa. Bila sampai depan hanya air mata je yang mampu. Saya dah tak boleh bercakap. Kita pun istighfar dan minta doa keampunan Allah lah. Itulah kalau tanya perasaan saya apa yang saya rasa, jadi saya rasa tak speechless. Orang kata speechless. Speechless. Orang Jawa kata speechless. Jadi saya hanya air mata saja.
rasa banyaknya dosa ni, ya Allah tak ampunkanlah dosa ni, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu je lah sepanjang saya baca sehinggalah sampai kita nak mengerjakan umrah, ada lampu hijau tu, di situ mulalah kita ni kan Allah teruskan ikut rukun ni lah. Jadi mungkin ada juga orang kata apa, cabaran atau ujian-ujian sepanjang berada di tanah Mekah. Cabaran dan ujian tu memang adalah tapi kita bila sampai di sana, benda pertama sekali, bila apa yang kita jangkakan kita akan dapat tapi kita tak dapat benda tu kan, jadi kita pertama sekali saya cakap dengan kawan-kawan, saya kata pertama sekali kita kena redha, dan yang pertama sekali sebenarnya kita kena syukur sebab kita dah sampai ke Mekah. Kita syukur kita dapat niat ihram dan kita dah sampai ke Mekah dan dapat melihat Kaabah. Dengan apa cara sekalipun kita dah sampai. Jadi pertama kita syukur. Jadi saya ajak kawan-kawan yang kakak-kakak yang satu bas, kita sujud syukur. Masuk bilik ni kita dah niat ihram ni, kita dah nak ganti pakaian, sujud syukur. Jadi pertamanya syukur, sangat-sangat syukur dengan dugaan-dugaan yang ada sebelum perjalanan, sepanjang perjalanan tu. Kemudian semasa tawaf tu, yelah, kita ni dah biasa. Masa saya pergi tu, musim tu, tak ramai orang Malaysia. Sebab di Timur Tengah masa tu mereka cuti sekolah. Jadi yang ramai masa saya pergi tu orang Iran, orang Pakistan, orang Turki, India, Bangladesh dan Uzbekistan dan Turkistan je. Dan kebetulan kami ni dapat satu hotel, semua orang yang tan ni lah. Dia Turkistan, jadi dan ada juga orang daripada jiran kita Indonesia dan ujian masa tu, ujian ni antaranya adalah waktu kita tawaf tu lah kan. Waktu kita tawaf tu memang besarlah ujian dia. Kita kena sabar banyak-banyak. Kadang-kadang kita rasa macam tak logik je, orang ni kenapa lah macam ni kan, tolak-tolak sampai melayang. Saya ni ada seorang adik tu, namanya saya hargailah, bagi penghargaan pada dia sebab walaupun ustaz dengan saya bertawaf, tapi dia air ni tu badan dia sasa, jadi dia jasa jaga saya sebab saya nak jaga wuduk dengan ustaz kan. Jadi saya ucap terima kasih sepanjang saya berada di sana tu, dia memang sentiasalah jaga kan. Sebab dia orang ni kalau langgar kita, dia tak langgar seorang-seorang, dia akan langgar berkumpulan, dia langgar macam tu. Jadi itu antara ujian-ujiannya lah. Yang ujian lain tu dari segi kesihatan saya sangat bersyukur. Di Mekah saya memang sihat, alhamdulillah. Tak ada apa, walaupun kita ni, yelah, kita ni bila mengerjakan umrah tu kali pertama, kami daripada Malaysia tu dah 2 malam tak tidur tu dengan bas kaki tergantung, tapi terus mengerjakan umrah tu. Kaki ni dah Allah je yang tahu, tapi niat pertama memang nak kerjakan umrah. Jadi Allah bagilah berkat kita doa tu. Allah kata ud'uni astajib lakum kan. Jadi kita sentiasa hati tu meminta-minta pada Allah. Memang meminta-minta Allah bagi sihat kan. Kalau uji, janganlah ujian yang tak mampu kita lalui. Tapi alhamdulillah semua ujian tu kita redha. Itulah bila kita ajak kawan-kawan tu, kita kena redha, syukur. Barulah hati kita tenang. Kalau tak, kita akan tak tenang kat sana, nak marah jadi dengan ujian-ujian tu kan. Jadi bila tu kita akan tenang, kita lalu je. Orang kata kayuh je, sekejap je kat sini kan. Kan lama sangat pun. Macam tu lah. Itu di Mekah lah. Sebenarnya berkat dan berkah di bumi Mekah, Mukarramah. Jadi ujian di mana-mana memang ada lah. Begitu juga bila kita nak menggunakan umrah. Lebih-lebih lagi kita ni memang sedang beribadah. Jadi Ustaz, boleh tak Ustaz berkongsi lah, ataupun Ustaz pun cerita juga pengalaman Ustaz, persediaan Ustaz untuk menggunakan umrah ni. Sebab apa kita nak pergi menggunakan umrah ni, dia maknanya perlu belajar. Kita tak boleh pergi main
anggap saja betul Ustaz. Jadi boleh Ustaz jelaskan perkara ini. Okey, terima kasih Cik Johan. Itulah perbezaan antara kalau kita buat perjalanan untuk umrah, untuk beribadah dengan kita nak pergi melancong di tempat-tempat lain lah. Sebab ibadah ni kalau kita tersilap dalam ibadah, terutamanya ibadah yang melibatkan ada wajibnya, dia ada rukunnya kan. Dan kalau kata kita meninggalkan perkara itu, dia boleh sampai kena dam kan. Kalau ibadah lain kita jarang dengar perkataan dam ni, denda ni kan. Jadi sudah tentulah kalau kita buat umrah ni, persediaan yang paling utama tu ialah persediaan dari sudut ilmu lah. Kalau dulu-dulu kita nak pergi umrah ni, kita kena pergi kursus umrah kan, yang dianjurkan oleh syarikat travel kita sendiri. Kadang-kadang kita boleh dengar daripada ceramah-ceramah. Dan sekarang ni alhamdulillah YouTube pun banyak, kita tengok banyak penerangan-penerangan daripada ustaz-ustaz, para asatizah di luar sana yang memberikan kita pencerahan tentang bagaimana nak buat ibadah dengan terbaik, ya. Jadi saya tengok kadang-kadang dalam ibadah ni, kadang-kadang apabila kita tak ada ilmu yang cukup, nanti kita akan buat satu perkara yang kita tak sangka benda tu silap, tapi rupa-rupanya benda tu kesannya besar. Kesannya besar. Dan bila kesannya itu besar, maka dia akan menjadikan ibadah yang kita bukan senang nak pergi umrah ni, nak mengumpul sebahagian daripada kita punya perbelanjaan, ya. Bila terkumpul, kadang-kadang ada hamba Allah yang bertahun-tahun mengumpulkan untuk pergi ke umrah kan. Saya dalam sebilik saya tu ada satu abang tu, dia umurnya lebih kurang dalam 63 tahun, 64 tahun kan. Saya tanya dia, haji kali keberapa buat umrah? Dia kata, inilah kali pertama yang saya dapat pergi buat umrah. Saya mengumpul sekian lama, puluhan tahun, dikumpulkan perbelanjaan untuk pergi ke umrah. Jadi kebetulan lah kita ni bukanlah kata kita ni adalah sikit-sikit pengalaman, sikit-sikit yang ilmu yang Allah bagi kan, kita kongsikan. Dan kebetulan ni dia bertanya kan, contohnya tentang kalau buat perkara macam ni kena dam tak Ustaz kan. Kalau contohnya yang kita tengok kadang-kadang ketaranya ialah contohnya dalam bab kita panggil tawaf wida kan. Tawaf wida ni satu perkara yang nampak macam biasa, tawaf perpisahan lah. Bila kita nak pergi ke Madinah, maka kita sebagai tetamu Allah, kita kena buat satu tawaf, nama dia tawaf wida, tawaf perpisahan lah. Jadi tawaf wida ni dia ada syarat dia. Selepas kita buat tawaf wida, kita dah tak boleh lagi nak membeli belah ke, kita dah tak boleh nak bergambar-gambar macam kita selalu buat selfie ke. Hatta kita nak buat perkara-perkara yang orang kata yang menunjukkan kita ni macam tidak mahu meninggalkan bumi Mekah tu, sebenarnya perkara tu adalah perkara yang dilarang selepas kita buat tawaf wida. Contohnya kita lepas tawaf wida, kita nak balik ke hotel, kita nak baring-baring, kita sementara nak tunggu bas kan. Kadang bas datang selepas subuh, kita dah tawaf wida pada selepas subuh. Benda-benda tu semua benda-benda yang mungkin kebanyakan jemaah tak ada pengetahuan sebelum dia nak buat. Jadi kebetulan alhamdulillah kita sama-sama kan, kita sama-sama memberikan pencerahan, kita bantu kan, bila tanya kita jawab. Maka di situlah saya rasa pentingnya persediaan ilmu. Di samping itu, bila kita sampai dekat kota Mekah, dia bukan satu bumi yang kita selalu datang, ya, bumi yang asing bagi kita. Jadi apabila kita sampai dekat tempat-tempat yang bersejarah, kita lalu dekat perkuburan Ma'la contohnya, kita lalu dekat contohnya makam Sayyidatina Khadijah kan. Jadi kemudian kita pergi ke tempat-tempat bersejarah yang ada, contohnya kita pergi ke Gua Hira kan, kita pergi ke Jabal Tur dan sebagainya. Maka pada saya, untuk kita menghayati silsilah sirah perjuangan Nabi ni, kita kena ada ilmu lah, supaya bila kita sampai dekat tempat itu, kita dapat rasakan dalam diri kita bagaimana susah dan penatnya Nabi tinggalkan Mekah, naik ke Gua Hira. Isteri Nabi Sayyidatina Khadijah hantar bekalan makanan pada Nabi, panjat gunung ataupun bukit itu yang begitu tinggi, yang kalau kita dah dengan tenaga dan kudrat saya tak mampu sebab nak mendaki saja bukit batu tu lebih kurang dalam 1 jam perjalanan kan. Jadi pada saya, kalaulah kita ada ilmu tentang sirah Nabi, maka kita akan dapat merasai di saat kita memanjat bukit-bukit batu itu, kita akan dapat merasai macam inilah rupanya susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nak kita panggil bertahanus,
nak mengasingkan dirinya semata-mata untuk melihat kebenaran, untuk mencari kebenaran apabila melihat kaum dia itu dalam keadaan yang seolah-olah sudah lari daripada fitrah mereka yang sebenar. Wallahu a'lam. Jadi betapa pentingnya ilmu ataupun persediaan kita sebelum menunaikan umrah. Jadi taklah kita bila di sana nanti kita akan melanggar ataupun apa juga larangan-larangan yang telah ditetapkan, sebab kita menunaikan umrah ni ada rukun dia. Betul. Dan itulah yang perlu kita akur dan patuhlah. Jadi kalau kita melihat antara umrah dan haji sebenarnya tidak jauh beza. Cuma mungkin ada rukun-rukun yang ditambah. Jadi pentingnya ilmu lah di situ, insya-Allah. Jadi ustazah selepas daripada Mekah terus pergi ke Madinah. Jadi mungkin ada perkongsian jugalah sepanjang perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Sepanjang sebelum mula dengan perjalanan tu, nak meninggalkan Mekah tu sebenarnya rasa sedih lah kan. Kita rasa sayu je hati ni. Sebab saya masa di Mekah ni, saya cakap dengan Ustaz, saya nak semayang hari-hari tengok Kaabah. Saya tak nak semayang dalam masjid, tapi saya nak semayang depan Kaabah. Seperti bila kita semayang depan Kaabah, kita akan pandang Kaabah. Jadi dia punya rasa tu bukan rasa lah, dan kita akan solat dengan air mata je lah selalu, sebab kita betul-betul rasa diri kita ni hamba Allah. Jadi saya cakap, Ustaz, pakai ihram, kain ihram, jangan pakai jubah lah, saya kata. Sebab saya memang nak semayang dekat depan Kaabah. Hujan ke apa, memang ada, kebetulan di sana musim hujan, masa banjir tu kan, kami di sana. Jadi semayang tu dalam keadaan hujan dan tawaf tu dalam keadaan basah lah. Tapi sebab nak semayang di depan Kaabah tu, saya pesan Ustaz, jangan pakai jubah, pakai kain ihram. Sebab kalau Ustaz pakai jubah, tak boleh masuk tempat tawaf. Perempuan boleh lah, tapi lelaki tak boleh. Jadi nak meninggalkan Kaabah tu sayang. Tapi dalam masa yang sama, kita nak pergi ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang perjalanan tu seronok lah. Di Arab ni highway dia tak, jalan dia tak macam jalan kampung kita. Dia padang pasir, tak ada lubang-lubang. Jadi saya ni kalau di Malaysia, kalau saya naik bas tu saya sangat takut. Saya nak pergi Mekah ni saya sangat takut. Saya bayangkan diorang ni maksudnya macam Malaysia lah kan, macam jalan mall bertepahat tu kan. Rupanya jalan dia sangat tak ada rasa sikit pun, tak rasa apa-apa. Naik bas tu macam tak naik bas. Bergegar, tak ada lubang. Tapi apa yang paling seronok, kami bertolak pukul 5 malam kan. Jadi tolak ke Madinah tu petang, hampir malam, hampir maghrib lah. Kemudian sampai di RNR di Wadi Sara. RNR biasa, tapi RNR dia kita jauh sangat lah perbandingannya dengan kita ni. Perjalanan 8 jam kan nak ke Madinah tu, tapi tak rasa 8 jam tu. Seronoknya tu sampai tak rasa 8 jam. Kalau kita nak balik Kelantan ke Kedah ke kan, kita akan rasa lamanya, bila nak sampai ni baru cangkat jering. Macam tu lah kan. Tapi ni tak rasa pun. Jadi berhenti pula dekat Wadi Sara, dapat makan nasi Arab dekat Wadi Sara. Hilang lah, lupa dia punya facilities yang tak seberapa tu, dapat makan nasi Arab Wadi Sara. Macam tu lah. Kemudian bila sampai di Madinah tu, dah seronok lah, dapat makan sana. Sampai di Madinah tu, kita nampak menara-menara Masjid Nabawi. Jadi kita rasa, ya Allah, seronoknya. Daripada dalam bas tu dah bagi salam dah pada Rasulullah dah, walaupun salam. Jadi daripada situlah kita rasa seronoknya sepanjang perjalanan tu, sebab nak pergi ziarah Rasulullah ni. Rasulullah kita bagi salam kan, sampai kita nak, bila kita nak orang kawan-kawan nak pergi umrah, benda pertama yang kita akan pesan apa dia, kalau saya sampaikan salam saya pada Rasulullah, sebab Rasulullah dengar apa yang kita sampaikan pada dia kan. Jadi itulah sepanjang perjalanan saya rasa gembiranya nak ke Madinah tu. Walaupun dah tahu ni di musim sejuk ni akan sejuk. Di sana masa saya pergi tu memang musim sejuk lah. Mana tempat pertama di Madinah tu adalah Masjid Nabawi lah. Masjid Nabawi, dan kami pula dapat duduk, kalau daripada hotel tu nampak kubah Nabi tu. Kemudian ada pula depan hotel saya tu ada
Masjid Ramamah dan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Masjid Ramamah ni adalah masjid yang di awan menaungi masjid tersebut. Masa Ya. Jadi Ustazah ada bagi peluang untuk kata melawat tempat-tempat ini. Jadi mungkin Ustaz boleh juga berkongsi ni, selain daripada Masjid Nabawi, daripada Mekah Mukarramah di apa nak kata kawasan Kaabah itu semua, mana lagi yang kita ataupun Ustaz pergi yang patutnya kita sebagai orang yang menggunakan umrah ini kita akan pergi di situ. Sebelum saya Cik Johannes, sebelum saya pergi ke Mekah ni, saya sebenarnya 2-3 minggu sebulan tu saya memang survey tempat-tempat yang luar biasa, yang jarang-jarang dikunjungi oleh jemaah kita kan. Dan kalau contohnya dekat dekat Masjid Nabi contohnya kan, saya mencari-cari tempat yang agak unik lah. Contohnya kalau dekat Masjid Quba tu, di Masjid Quba tu kalau di sebelah, kalau daripada kita panggil daripada kiblat, di sebelah kanan Masjid Quba tu ada satu telaga ataupun dinama Bi'r lah, namanya Bi'r Izz kan. Bi'r Izz. Bi'r Izz ni kadang-kadang ada travel yang bawa jemaah ke sana dan ada yang kadang-kadang mereka tak berpeluang lah ke sana. Tapi saya kebetulan kami sampai dekat Masjid Quba tu agak awal, jadi kami pun selepas solat sunat semuanya, maka saya pun ajak isteri dengan beberapa orang sahabat-sahabat rakan-rakan yang sama, kami pergi ke Bi'r Izz. Bi'r Izz ni adalah satu telaga yang Nabi ketika sampai dekat kota, sebelum sampai ke kota Madinah, Nabi sampai dekat Quba, dan di situ Nabi bina masjid, dan tempat pertama Nabi masuk ialah dekat kawasan telaga itu. Dan telaga itu dulu airnya tidaklah sedap sangat, tapi pasal Nabi doakan, maka sampai hari ini air telaga itu masih ada, walaupun kebanyakan telaga di kota Madinah yang satu ketika dulu pernah wujud zaman Nabi tapi sekarang dah tak ada, tapi oleh kerana berkat doa Nabi, Bi'r Izz itu masih ada. Kalau ada kawan-kawan rakan-rakan yang ada peluang pergi ke kota Madinah, pergilah ke Bi'r Izz itu. Kemudian dekat Masjid Quba tu sendiri ada satu kawasan yang kalau kita tengok dekat lantai tu, dia ada satu marmar yang agak warna gelap-gelap coklat kehitaman. Di situlah dulu pernah ada satu telaga, nama dia Telaga Rumah. Telaga Rumah ini ialah telaga yang airnya sangat sedap. Di kota Madinah tu telaga yang paling sedap ialah Telaga Rumah lah, yang dimiliki oleh seorang perempuan Yahudi ataupun seorang Yahudi, seorang Yahudi, yang mana akhirnya telaga tu dibeli oleh Sayyidina Osman untuk diinfakkan untuk orang-orang Muslim di sana. Kemudian satu benda yang menarik di kota Madinah ni, selain daripada kita pergi masuk dekat Baqi', selain daripada kita pergi ziarah makam Rasulullah, yang hari ini yang saya rasa sangat wajib, tempat wajib yang patut dikunjungi ialah satu muzium Nabi SAW yang baru saja dibina. Saya rasa baru beberapa tahun lah, zaman-zaman sebelum Covid atau selepas Covid sedikit. Namanya Muzium Rasulullah SAW. Tak masuk tu memang kena bayar RM37. Tetapi bila kita masuk je dalam muzium tu, kita dapat melihat seolah-olah kita ni mengembara di alam Rasulullah SAW hidup bersama para sahabat. Cerita pengalaman daripada Nabi hidup, dia digital. Di dalam muzium tu dia berbentuk digital tau. Moden, memang kita tengok, Masya Allah, ini memang sangat canggih. Kita tekan je touch screen tu, dia akan keluar. Kalau pakaian Rasulullah, dia keluar pakaian Rasulullah. Tekan ni dia keluar minuman makanan yang Rasulullah suka. Tekan lagi button ni, dia keluar. Dan dan yang menarik, yang saya sendiri menarik, yang saya sangat teruja, yang saya nak kongsikan dalam perkongsian pada petang ni ialah apabila saya sampai dekat satu kawasan di dah penghujung destinasi kita, nak muzium itu sebenarnya sangat luas sebenarnya. Kita nak habiskan muzium tu rasanya dekat 2 jam juga. Tapi hati kita seronok pergi ke sana, dapat benda yang baru, pergi sini dapat tengok benda baru. Sampai satu tempat tu dia buat ada satu kita panggil satu bentuk cermin. Dalam cermin dalam tu dibuat satu kita panggil miniatur. Miniatur ni macam satu replika rumah Nabi dan rumah para sahabat dan tempat-tempat yang pernah wujud pada zaman Nabi di Mekah dan juga di kota Madinah. Di situ kita dapat tengok di mana rumah yang kita selalu dengar Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat dakwah yang pertama itu, yang di awal-awal Islam itu. Kita tahu di mana Saqifah Bani Sa'idah, dekat orang-orang
orang-orang orang musyrikin Mekah di Darun Nadwah masa dirancang nak bunuh Rasulullah, di mana kedudukannya, bentuk rumah yang dibuat daripada tangan dia. Jadi kita melihat, masya-Allah, rumah Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah, rupa-rupanya saya baru tahu, rupa-rupa kedudukannya ialah dekat Marwah. Bila kita panjat Marwah tu, rupanya di kaki bukit Marwah itulah pernah dulu terbinanya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah. Kalau kita tengok di fasa Madinah, kita dapat tengok miniatur tu tunjuk di mana kedudukan rumah sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Osman, rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kan? Dan siap dia punya replika dia tu, siap tunjuk kalau rumah Abu Ayyub Al-Ansari tu dibuat 2 tingkat, kan? Lepas tu dibuat pula di mana Saqifah Bani Sa'id, dan tempat sahabat-sahabat berbincang lepas Rasulullah wafat, siapa yang akan dilantik jadi khalifah. So pada saya kan, seolah-olah saya tengok real macam depan mata. Inilah dia gambaran suasana rumah yang pernah wujud pada zaman Nabi SAW ketika Nabi hidup. Dan bila saya tanya dengan mutawif kami dalam muzium itu, saya kata semua rumah yang ada dekat Masjid Nabi dulu-dulu kan, rumah tu, hari ni memang dah tak ada lah, confirm dah tak ada sebab dia dah buat ni. Cuma yang kerajaan Arab Saudi buat ialah kawasan semua rumah yang terlibat tu, rumah para sahabat yang ada tu, semuanya dijadikan tapak Masjid Nabi SAW yang ada dalam kawasan pagar itu. Dalam pagar itulah kalau kita lalui di jalan-jalan dalam sekeliling Masjid Nabi itu, di situlah kita akan melalui jalan-jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat ketika mereka masih hidup lagi. Ya, wallahu a'lam. Di mananya ustaz yang dah pergi beberapa kali pun ada lagi tempat-tempat yang boleh kita lagi jelajahi lagi di bumi Mekah ni, subhanallah. Jadi berbalik kepada pengalaman ustazah tadi, perjalanan daripada kota Mekah ke Madinah. Jadi betapa sayangnya nak meninggalkan kota Mekah itu. Dan rata-rata lah sebelum ini pun program-program sebelum ini, pengalaman daripada rakan-rakan lain yang pergi menunaikan umrah, dia akan merasai rasa sayu tu, rasa yang tak dapat digambarkan. Walaupun dengan penceritaan sekarang ni, walaupun saya tak pernah pergi lagi, dan doakanlah satu hari nanti insya-Allah saya dapat juga menunaikan umrah, kita dapat merasai betapa kita tidak mahu meninggalkan bumi Mekah Al-Mukarramah. Jadi mungkin dalam kita sepanjang berada di sana lah Ustazah, mungkin ada lagi kata kenangan-kenangan lah yang mungkin Ustazah masih tersimpan lagi ni. Dalam sesi ni kita minta Ustazah kongsikan lagi mungkin kenangan yang manis ke pahit ke kalau ada. Jadi mungkin Ustazah boleh bercerita lah. Terima kasih Cik Johan. Untuk kita cerita tentang pengalaman manis dululah, kan? Pengalaman manis di sana sebenarnya birthday saya 23 bulan 11 tu kena pula di Mekah. Kena pula di Mekah. Dan itu semuanya kita tak rancang, tu semuanya urusan Allah lah. Kan saya kata dapat sambut birthday walaupun ala kadar di sana, kan, dalam keadaan kita mengerjakan ibadah umrah ni. Kemudian hari yang sama, birthday saya 23 bulan 11 tu juga, saya berada di Jabal Rahmah, kan? Berada di Jabal Rahmah. Bila berada di Jabal Rahmah tu, orang kata Jabal Rahmah ni adalah tempat yang baik untuk mendoakan kawan-kawan, untuk apa? Doakan untuk pasangan ataupun orang yang belum ada jodoh lah. Begitulah. Dan di sana tak tahulah Allah ingatkan saya pada kawan-kawan. Ingat kawan-kawan, dan saya doa untuk kawan-kawan ni. Saya sebut nama-nama mereka ni. Saya sebut, kan, nama-nama yang belum mempunyai pasangan. Dan saya sebut nama-nama mereka ni. Jadi itu antara yang mana, sebab saya terlalu ingat kawan-kawan. Di Jabal Rahmah tu saya sangat ingat kawan. Tapi saya tak boleh nak naik atas lah. Saya memang mana-mana jabal pun saya rela naik. Sebab saya kata saya nak beribadah. Kalau saya dah naik ni, saya dah hiking, saya takut saya tak boleh beribadah, kan. Kurang sihat ke apa, kan. Jadi kita tahulah badan kita macam mana. Itu antara kenangan mana. Dan saya dapat sampai tu saya dapat satu bilik dengan OKU. Saya daripada dalam kapal terbang tu lagi duduk sebelah macam bukan seat saya lah, maksud sebelah saya tu ada seorang kakak ni. Dia OKU. Dari segi makannya pun saya pun macam hairan juga cara dia makan, macam bukan orang yang normal lah. Rupanya dalam pada tu di bahagi bilik di Mekah saya dapat satu bilik dengan OKU.
Tapi saya dia okey bisa lembam dalam pembelajaran. Tapi saya kata tak apalah. Allah nak bagi ni, Allah nak bagi pahala dekat saya. Saya kata Allah nak bagi pahala kat. Jadi saya duduk dalam bilik tu, dapat satu bilik dengan dia. Jadi sampai-sampai je dia kata, boleh tak tolong buka stokin akak? Saya kata, saya diam. Saya kata, boleh kak? Saya kata boleh. Jadi akak tak boleh nak tunduk. Jadi saya membukakan stokin dia. Jadi saya rasa ni Allah nak bagi saya itu ujian yang macam pahala buat saya. Saya rasa tak pula macam ni duduk dengan orang KU dan banyak lagi lah ragam-ragam dia tu kan. Jadi itu antara yang manis lah, pengalaman manisnya. Kemudian yang pengalaman yang sangat menggembirakan saya tu makan nasi Arab. Ustaz bawa saya pergi makan nasi unta. Nasi Arab di Malaysia tu lain ke Ustaz? Lain. Oh lain Lepas tu makan hati unta. Saya ni orang yang tak makan hati lah anggota apa dalaman ni kan. Tapi hati unta goreng tu saya boleh makan. Satu mangkuk tu saya boleh habis seorang. Saya kata alamak sedapnya saya kata. Itu antara pengalaman manis lah. Dapat pergi Jabal Rahmah, walaupun saya dapat pergi Gua Sur, Gua Hira, walaupun saya tak dapat panjat ke atas. Tapi yang paling manisnya orang ni pergi manjat gua tu, saya nampak kedai nasi Arab, saya dah ikut. Saya nak duduk bawah je, saya kata. Saya cari nasi dulu. Itu antara pengalaman manis lah. Selain daripada tu, jumpa sahabat di Saudi. Jumpa sahabat di Saudi. Jumpa sahabat yang masuk, sahabat yang lama. Anak angkat mak. Anak angkat mak lah. Maknanya bukan dalam satu rombongan tu dia orang tiba-tiba dia berduduk di sana. memang duduk di Saudi. Dia memang duduk di Saudi dan dapat bertemu dan tanya dengan dia bagaimana dia bawa ke Jabal Uhud. Dan dia bawa kami ke Jabal Uhud waktu malam. Tu antara yang seronok lah, yang saya rasa dapat pergi. Rupanya orang Arab ni budaya dia malam-malam dia orang keluar rumah Arab tak macam kita. Rumah Arab ni dia kotak-kotak. Dia tak duduk landed macam kita. Rumah dia semua kotak-kotak, bukanlah apartmen pun. Tapi malam-malam dia akan duduk dekat Jabal Uhud tu, bentang tikar, makan. Anak-anak roti ke bukan makan berat lah. Anak-anak dia akan main. Kalau anak-anak kita main dekat Jabal Uhud tu, kita dah takut. Tapi anak Arab ni lari lah. Lepas tu turun pun berlari. Bukan turun hati-hati tak turun berlari. Tak jatuh sikit pun kalau kita ni dah jangan kan. Tapi saya tengok hebatlah. Memang dia orang ni memang layak lah. Memang bangsa yang berperang. Dia memang badan dia untuk dia tak ada peperangan memang. Jadi tanah barakah lah, senang kata tanah barakah lah dekat sana kan. Dan anak-anak di sana pun, anak-anak Arab ni sopan lah. Dan saya yang setakat yang saya jumpa ni lah kan, kenangan mana di sana. Pengalaman minum air zam-zam. Pengalaman minum air zam-zam, hari-hari minum air zam-zam. Minum air zam-zam tu memang tak nak kata nak minum je, niat semoga sihat. Sebab kita nak beribadah ni niat nak umrah, nak sa'i tu. Nak sa'i tu 3 km lebih kurang. 3 km tu yang rasa Allahu Akbar. Tapi dengan adanya air zam-zam tu kita niat, Allah memanglah ajaibnya lah. Keajaiban Allah tu kan. Dan bumi barakah ni. Air zam-zam ni air mukjizat. Air mukjizat. Jadi air yang terbaik di dunia sebenarnya. Alkali dia cukup tinggi, betul tak? Kita kat Malaysia ni memang payah dapat air. Kat sana hari-hari Ustaz dapat minum kan. Itu hari-hari. Kenangan mana dia? Saya yang kena selalu tuang dalam botol tu saya lah. Dia asal botol kosong aja, dia ulur beg kosong. Beg botol kosong. Kita dah isi. Bergebuk-gebuk dengan orang Pakistan kat situ kan. Kat situ dah ada jalan cerita tu. Sebenarnya romantiknya Ustaz menjaga ustazah di sana kan. Itulah dia. Dan banyaklah kenangan manis, terutama
paling mana sebab saya dapat solat sepanjang saya di Mekah tu, saya dapat solat depan Kaabah saja beberapa waktu pun, dan saya Allah bagi kekuatan pada saya untuk iktikaf tu. Dan saya ni pun dah macam orang Pakistan, orang India ni, saya baring dekat kapet. Sebab Allah bagi kekuatan pada kita. Sebenarnya kita ni dah biasa selesa kat Malaysia kan, tapi di sana tu Allah bagi hilang rasa nak dekat katil kita, tapi nak duduk kat masjid je. Jadi kita rasa macam, sebab dan waktu di sana pun tak jauh. Subuh pukul 5 lebih, Zuhur pukul 9 lebih. Pukul 11. 11.30. 11.30. Asar kan pukul 3.30. Maghrib pukul 5. Jadi tak jauh. Jadi Isyak dah pukul 8 lebih. Jadi kita memang duduk iktikaf je di situ. Tu antara yang saya kenangan manis yang Allah, kurniaan Allah, anugerah Allah berikan pada saya, kekuatan tu untuk duduk iktikaf di situ. Itulah antaranya. Maknanya kita mampu Mampu tu dengan izin Allah lah, bukan dengan kudrat diri yang saya ada ni. Sekali rasa kalau saya tak mampu saya rasa kan, tapi dengan berkatnya lah, mungkin Allah dengar doa kita kan. Jadi itulah. Jadi mungkin Ustazah ada tak kenangan pahit yang mungkin Ustazah juga nak Kenangan yang tak boleh dilupakan, yang tak lupakan kan. Jadi manis je mungkin itu bukan apa, mungkin sebagai orang kata pengajaran ataupun sebagai orang kata rujukan jugalah kawan-kawan yang kesediaan awal yang bakal umrah ini. Antara yang tak boleh dilupakan tu adalah bila kita dapat hotel jauh sikit lah, tapi pun kita bersyukur. Walaupun dapat hotel tetaplah 5 bintang, walaupun jauh masih bersyukur lagi kan. Bila dapat hotel jauh tu memang hotel saya yang dijanjikan 50 meter, tapi saya ni dapat 3 kilometer melalui 3 terowong. Dan tapi saya bersyukur. Walaupun pahit tu, tapi mula-mula sampai tu saya dah termenang. Tapi kata apa, Allah tolong aku ni. Dalam hati tu macam tu je. 3 kilometer tu dah bila saya seronok sebab apa? Dalam hotel saya tu saya duduk dengan orang Uzbekistan, Kyrgyzstan, orang Turki, dan mereka ni sangat ramah. Sangat ramah lah, walaupun tak faham bahasa tu macam itik dengan ayam. Tapi dia cakap tu kira saya faham, saya tak faham. Itu hotel jauh lah. Hotel jauh, tapi saya itu je lah, kena jalan kaki 1 kilometer. Daripada tempat bas saya kena naik bas sebenarnya. Jalan kaki 1 kilometer, naik tangga tu pula. Dan bila kita tengok ada orang tua-tua kan, jadi saya cakap dengan makcik-makcik tu, makcik tak apa, saya tolong mereka ni segan nak minta tolong kita sebab kita bukan anak dia. Tapi kata tak apa makcik, jom pergi dengan saya tolong, saya tolak, tak ada masalah, boleh. Jadi kita pun nak menggembirakan, moga Allah gembirakan hati kita kan dekat sana kan. Bila kita dekat sana kita macam adik-beradik kan. Jadi kita nak hilangkan rasa stres dia orang tu dengan kita ajak dia bersyukurlah. Dan sebenarnya sama-sama nak ajak diri sendiri bersyukur juga kan. Walaupun pahit tu kita bersyukurlah. Banyak hikmah Allah. Kita fikir hikmah, banyaklah kita akan lebih kuat sebenarnya kita tengok di sebalik hikmah kepahitan tu. Tapi alhamdulillah di sana Allah dalam pahit tu ada kemanisannya. Allah baginya banyak hikmah. Kita kena fikir hikmah yang Allah nak bagi tu. Dan perjalanan tu mudah, dan akhirnya bila sampai di sini mereka ni macam adik-beradik pula sehingga sampai di airport kan. Macam tu lah. Maknanya dalam kepahitan tu ada kemanisannya. Jadi betul lah kalau kata setiap apa yang berlaku tu ada hikmah. Dan macam mana kita nak kawal mana kawal perasaan. Ya, kawal perasaan. Sampai tahu ujian tu mungkin kita dapat bila kata hotel jauh yang dijanjikan tidak seperti yang dijanjikan. Jadi Allah menguji semula hati kita. Jadi ustaz dapat orang kata menjadikan orang kata apa? Itu sebagai satu kita pujuk hati kita, cara nak pujuk hati. Ujian itu sebagai satu mungkin kita boleh kata ibadah lah. Sebab ibadah dan juga positif kita lah. Positif hati kita tu orang kata tidaklah terus marah dan sebagainya. Dan mungkin hikmah-hikmah itu dapat ustazah jumpa rakan-rakan apa daripada negara lain daripada negara lain. Yang paling saya tak boleh lupa tu, saya lupa. Bila kita dah habis buat ibadah umrah tu, di Marwah kita akan kena tahallul kan.
Jadi saya ni tak tahu, macam saya ni buka kaunter gunting pula. Semua perempuan datang gunting dan minta gunting. Ada orang lelaki minta pula gunting kat saya. Saya kata dengan Aaron ni, dah macam kaunter gunting rambut pula kita ni. Ada pula, ramainya tak berhenti-berhenti. Dia orang dah nampak saya gunting-gunting lagi. Lepas tu ada yang siap gunting tu dah banyak, dia suruh gunting banyak. Mazhab lain pun mungkin banyak panjang. Dia kata, banyak ni. Jadi saya ni kena pakai gunting kecil tu lama. Saya kata sikit je. Dan macam ayam mengitik kan. Jadi dia kata, ni panjang, tebal kat tu rambut dia. Lepas tu dia nak bagi rambut tu kat saya. Saya kata tak. Saya kata bukan. Pegang kita bahasa saya mengitik macam tu je lah kan. Itulah, itu antara yang manis je. Dan yang pahit itu taklah pahit mana pun sebenarnya kita reda je. Ada hikmah dia. Ada hikmahnya. Kita uruslah emosi tu. Belajar di situ kita belajar sebenarnya mengurus dan menerima. Ya, betul. Itu juga ialah perkongsian yang sepatut sidang penonton kita ambil maklum lah, ataupun kita ambil orang kata sebagai hikmah, pedoman untuk kita yang nak pergi nanti. Macam ni lah, mungkin ujian orang lain dia ada lain. Beza. Kita difahamkan bila cerita kita pengalaman rakan-rakan kita yang lain tu macam-macam. Mungkin Ustazah ujian macam ni, Ustaz ujian macam ni. Walaupun dalam satu rombongan yang sama, bukan ujian-ujian yang lain. Jadi sebenarnya berapa ramai Ustazah dalam rombongan untuk mengajar umrah ni? Kami ni satu kapal terbang sebenarnya. Saya bas grup 5. Itu semua ada 7 bas. Tapi saya bersyukur ada bas lain tu yang dapat 12 km dan basnya hotelnya 12 km dan bas mereka ni setengah jam 15 minit sekali. Macam saya hotel tu 3 km tapi setiap masa bas tu. Setiap masa. Jadi syukur sangatlah. Okey, jadi tadi Ustazah punya perkongsian tentang apa kata pengalaman. Jadi kita mungkin Ustaz ada juga yang ingin Ustaz kongsikan tanya bantu di sana. Okey, terima kasih Cik Johan. Pengalaman ni dia manis ataupun pahit itu dia bergantung pada kita melihat daripada perspektif yang macam mana kan. Cuma pada saya apabila kita diberitahu tentang jarak satu hotel tu dekat, maka kita punya persediaan untuk dekat tu begitulah kan. Jadi bila tiba-tiba Allah uji kita dengan jauh, maka mental pada ketika itu, kekuatan mental sangat penting. Kekuatan mental sangat utamalah. Dan saya punya pengalaman memang kira manis lah, sebab dah lama dah tak berkejar-kejar berebut bas ni kan. Dulu ingat zaman-zaman sekolah menengah aja berebut bas ni. Rasanya dah dekat 40 tahun tinggalkan zaman tu. Jadi ini kali pertama berebut bas, tapi yang bagusnya international punya perebutan tu. Saya berebut dengan Pakistan tu. Kadang-kadang bila kita dapat naik atas bas tu, kita terus copkan untuk isteri kita kan. Jadi kita dapat tengoklah itu satu suasana yang kata apa, positifnya baguslah, kita dapat nampak kesungguhan kita. Yang kedua ni saya tengok pengalaman saya ketika berada di kota Madinah. Kota Madinah saya jumpa dengan satu hamba Allah ni, dia keluar daripada masjid Nabi dalam keadaan dia punya badan membongkok ke tanah dan dia jalan dengan menggunakan kaki. Tapi di situ satu yang memberikan saya satu tersentuh lah, maknanya betapa bersungguhnya orang ini. Walaupun Allah bagi dia kekuatan kudrat daripada tangan, tapi dia sangat bersyukur dengan nikmat tu, maka dia gunakan untuk datang ke rumah Allah di bumi Madinah. Dan saya melihat ada di kalangan sahabat-sahabat kami, rakan-rakan kami yang kali pertama sampai ke kota Mekah. Bila sampai dekat Gua Hira tu, begitu teruja sekali yang nak panjat Gua Hira. Walaupun ramai jugalah yang akhirnya syahid di tengah jalan, patah balik sebab tak mampu nak teruskan. Tapi ada satu hamba Allah tu umurnya 60 tahun lebih. Yang saya kata kali pertama pergi buat, dalam usia 60 lebih tu dia boleh panjat Gua Hira tu, dan dia lebih cepat turun daripada kawan-kawan yang muda lagi daripada dia. Itu satu 60 lebih umurnya tu, itu satu benda yang sangat saya rasa sangat luar biasa lah. Saya sendiri pun tak mampu untuk. Dan yang menarik juga lah ialah apabila bila kita tiba dekat bumi Madinah tu, saya ada anak angkat kepada mak tu disambut kami, dibawa kami pergi ke tempat-tempat yang lain daripada kebiasaan. Antaranya kalau kita pergi dekat dekat Madinah sekarang ni, dia ada satu macam satu lorong daripada Masjid Nabi sampai ke Masjid Quba.
Di waktu malam memang lorong tu memang cerah sebab ada stall kedai-kedai dekat tepi-tepi tu kan. Dikatakan lorong itu dibuat kerana itulah perjalanan yang Nabi dulu pernah lalu ketika Nabi duduk dekat Madinah untuk Nabi solat sunat 2 rakaat di Masjid Quba. Jadi setiap pada hari Sabtu maka Nabi akan pergi ke Masjid Quba. Nabi akan guna laluan itu. Maka laluan itu akhirnya dibina untuk kita. Kalau siapa di kalangan sahabat yang ada peluang besok bolehlah lalu gunakan laluan yang ada itu, insya-Allah. Okay. Rasanya cukup lah tu pengalaman manis itu. Dan lebih manis pergi berdua. Ya, dia pun sebenarnya pergi berdua ni ada kawan cadangan duduk sebilik. Tapi saya sebenarnya saya kata kalau saya duduk sebilik dengan dia sebab di masjid ni dia tak boleh juga ikut kita kan. Jadi dia akan terpisah. Jadi saya rasa lebih baik dia ada duduk dengan kawan-kawan. Tapi kami selalulah saya akan jemput dia kan masa nak pergi ke masjid. Bila balik kita hantar bersama. Tapi maknanya biar dia ada kawan yang menemankan dia sebab nanti nak masuk Raudhah kalau dengan saya dia takkan boleh masuk suami isteri kan. Maka saya rasa tak apalah kita separate tapi insya-Allah Allah mudahkan insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi itulah dia Ustaz dan Ustazah sebelum kita kata mengakhiri berbicara kita pada sesi kali ini. Jadi mungkin ada pesanan daripada Ustazah kepada yalah bakal-bakal apa orang kata duyufur rahman untuk pergi menunaikan umrah. Mungkin ada Ustazah nak bagi tips ke? Untuk bakal-bakal yang nak mengerjakan umrah ni, buat sahabat-sahabat nak mengerjakan umrah ni, sebelum kita mengerjakan umrah pertama kita dari segi kerohanian lah, kita minta pada Allah bermula daripada sebelum kita nak cari syarikat apa tu. Daripada situ kita mula minta pada Allah betul-betul syarikat yang terbaik lah untuk diri kita. Walaupun semampu mana kita pun sebab di sana yalah kan bumi barakah kan, bumi Allah kan. Jadi di sana ada pelbagai lah mungkin dugaan ataupun cabaran lah, kita lihat pada cabaran. Kedua pertamanya doa. Kedua banyakkan, kalau banyakkan macam saya banyakkan membaca tak sempat. Jadi saya banyakkan buka YouTube dengan kuliah-kuliah untuk persediaan pergi umrah ni. Saya selalu sampai tertidur kadang-kadang saya sampai sebelum tidur kat mana masa yang sempat buka dengar. Dan banyak kalau ada peluang pergi kelas umrah tu yalah kita mendalami ilmu ibadah umrah ni. Supaya di sana kita dapat membantu orang lain dan membimbing orang lain selain diri kita saja. Dekat sana tu mutawif sentiasa membantu juga Ustazah. Sentiasa membantu. Mutawif sentiasa membantu, tapi kita tak boleh nak harap mutawif 100%. Kadang mutawif tak ada dengan kita pun. Kadang-kadang kita nak buat aja macam package bagi 2 kali je umrah dengan mereka. Tapi kita ada masa-masa yang lain tu. Jadi kita kena study, dan ketiga kita kena study lah bagaimana nak dapatkan taksi, harga taksi, bagaimana dia ada cara-cara skill-skill dia tu kan. Jadi dan kalau ada mahram pergilah yang perempuan pergilah dengan mahram yang terbaik lah. Kemudian kalau yang tak pergi, yang tak ada mahram tu, ajaklah kawan-kawan perempuan yang lain supaya dia dalam grup tu dapat saling bantu-bantu antara satu sama lain. Dari segi kesihatan pula, kita memang jaga diri kita di sini memang sihat, kita tak tahu apa di sana. Jadi bawalah ubat-ubatan yang perlu. Macam saya bawa Panadol semua sebab ubat di sana satu tepek tu RM40. Bila saya dengar RM40 ke RM45 ubat sesama. Teman saya tak apalah, saya kata saya minum air panas lah, dia kata. Saya minum air panas supaya kita nak sihat lah kan, sebab sana mesti sejuk masa tu kan. Nak balik pun masa tu 2 hari je. Ubat sesama dah habis, semasa ubat kering tekak. Strepsil tu dalam RM20 macam tu lah. Macam kita baru RM7 kan. RM7 kan RM4.5 kita punya, tapi dia dah RM20. Dan pakaian tu pakaian untuk ke sana dan selain persediaan rohani, jasmani tu, pakaian tu pun kita lebih pakaian untuk beribadah lah. Betul-betul yang menuntut aurat lah, bukan
Alah, ada sekarang kan trending. Ya. Trending untuk beribadah tu dah kan, dah jadi lain kan. Jadi niat tu kita kena betulkan. Gerak kita, langkah kita, pakaian kita untuk beribadah kerana Allah. Sebab kita nak dapat umrah mabrurah tu bukan selain daripada rukun umrah tu saja, tapi ibadah-ibadah yang lain tu. Jadi saya rasa itu sajalah kot. Mungkin Ustaz juga boleh sambung sikit lagi. Boleh tambah apa tips yang pertama sekali, kalau boleh kita jangan fikirkan murah itu. Dalam ibadah umrah ni, bila kita terlalu fikir murah, maka kadang-kadang kita akan dapat benda yang tidak sempurna lah pada saya. Pada saya kalau boleh kita dapat buat umrah ni, kita kenal mutawif tu. Kalau kita dah kenal mutawif, kita tahu dia ni ada ilmu, kepakaran dia kan. Maka bila kita sampai dekat sana, kita akan lebih tenang dalam ibadah pada saya. Jadi saya sarankan, sebelum kita memilih syarikat travel, kalaulah ada di kalangan kita punya rakan-rakan yang memang kebetulan mereka ini mutawif kan, dan mereka kita tahu mempunyai kepakaran dalam ilmu kan, dan pengalaman mereka, maka pada saya biarlah kita berbelanja lebih sedikit, tetapi yang penting sekali kita rasa puas dalam ibadah tu. Kita rasa inilah ibadah yang memang kita hajatkan dapat kita lakukan. The best. It's the best dalam ibadah. Wallahu a'lam. Tidak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, sesungguhnya setiap apa lontaran bicara kita pada hari ini, kami harapkan ia menjadi manfaat lah kepada sidang penonton yang melihat rancangan ini. Kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dan sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara lah. Jadi terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun kalau ada tersalah bahasa, terkasar bahasa. Dan saya mewakili ahli jawatankuasa kerja program bual bicara Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On mengucapkan ribuan terima kasih yang tak tinggal kepada panel kita dua-dua ni, iaitu Ustaz Salahuddin bin Muhammad Noor dan juga Ustazah Najati binti Jalil, dan tidak lupakan juga pada semua yang menonton program bual bicara ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.